Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Akmal Saleh untuk perkembangan terkini. Istilah kereta terbang sebenarnya merupakan super drone mengikut konteks sebenar dalam industri air mobility. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, industri ini mempunyai potensi yang tinggi di pasaran tempatan dan antarabangsa di samping boleh diaplikasikan pelbagai sektor yang lain. Mobility ini juga turut dilengkapi dengan teknologi terkini seperti artificial intelligence, big data, mobility and internet of things yang kini sedang berkembang pesat terutamanya di peringkat antarabangsa. Projek air mobility yang ada pada masa ini diterajui dan dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta. Projek ini tidak melibat sebarang peruntukan daripada kerajaan ataupun Kementerian MIDAK. Hanya MIDAK berperanan sebagai pemudah cara kepada pembangunan usahawan PKS tempatan dalam industri yang memfokus kepada perkhidmatan drone dan super drone. Industri air mobility ataupun urban mobility merupakan industri yang berpotensi dan berupaya membuka peluang kepada satu bidang keusahawanan yang baru yang boleh dikomersialkan. Namun begitu, keutamaan MIDAK pada masa ini adalah untuk melaksanakan program inisiatif telah ditetapkan dalam Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi bagi memastikan usahawan PKS mikro koperasi yang terjejas akibat wabak COVID-19 dapat terus dibantu dalam meneruskan perniagaan mereka. Sementara itu, sebagai menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Lumut Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli mengenai daya usaha mengenengahkan super drone, Wan Junaidi berkata kepakaran khusus serta undang-undang khusus yang berkaitan dengan urban mobility ini masih belum lagi ditemui. Kementerian MITI, kementerian saya telah memberi fasilitis kepada pembangunan khususnya perkara yang mempunyai high teknologi. Tetapi apa yang kita belum ada ialah kepakaran yang khusus untuk membangunkan teknologi ada hubung kait dengan urban mobility ini. Satu. Yang kedua, kita belum lagi mempunyai dasar dan garis panduan yang khusus. Ketiga, kita belum lagi mempunyai undang-undang yang khusus. Jadi dalam keadaan constraint yang sedemikian itulah maka kita melihat private sector masih membangun perkara ini hingga pada satu tahap nanti apabila tiga kementerian iaitu Kementerian Usahawan, Kementerian Antarabangsa dan Industri dan juga Kementerian Pengangkutan membuat satu dasar disarankan kepada kerajaan untuk diterima oleh kerajaan sebagai satu dasar perundangan dan sebagainya menggariskan untuk membangunkan industri ini secara sendirinya kita akan buat juga. Tetapi yang berhormat kita tidak melupa bahawa teknologi drone, teknologi Internet of Things, teknologi artificial intelligence masih diberi perhatian yang khusus oleh pihak kerajaan. Jangan bimbang yang hormat, kita tak lupa. Beralih ke perkembangan seterusnya. Kerajaan Lubnan telah isytihar darurat selama 2 minggu susulan letupan yang memusnahkan bangunan sejauh 10 km. Letupan yang turut mengorbankan lebih 70 nyawa itu juga telah mengakibatkan beberapa bangunan di sekitarnya mengalami kerosakan teruk termasuklah di rumah bekas Perdana Menteri Saad Hariri. Bagaimanapun rakyat Malaysia yang berada di kawasan berkenaan dilaporkan selamat dari letupan dan dinasihatkan untuk berada di rumah masing-masing. Sekian saja buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di tvsarawak.com. Saya Akmal Saleh. Salam hormat.